Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wajib pada akal, noh. Situ kot. Wajib pada akal. Minggu lepas kita terang pembahagian hukum akal, noh. Iaitu 3: wujub, istihalah, jawaz. Itu hukum akal. Kalau akal hukum wajib, mustahil, jaiz. Situ ada 2 hukum akal, akal hukum. Itu pada minggu lepas. Minggu ni wajib pada akal. Apa maksud wajib pada akal? Dalam bahasa Arab dia kata fal wajibu la yatasawwaru fi aqli adamu. Itu dalam bahasa Arab dia. Dan arti wajib pada akal, barang yang tiada tasawur, tidak boleh digambarkan pada akal kita ketiadaan mengambil tempat. Contoh seperti mengambil lapang bagi jirim. Jirim ialah benda yang kita nampak tu lah. Itu semua jirim lah. Jisim, benda-benda yang boleh dibahagi-bahagikan, dijuzuk-juzukkan, itu jisim. Kalau jirim, benda yang mengambil lapang, mengambil ruang sekadar tempat yang lulus bagi dia. Jadi pada akal kita tak boleh nak menggambarkan bahawa seperti mengambil lapang bagi jirim. Maksudnya jirim tu wajib mengambil lapang, mustahil dia tak ambil lapang. Ni contohnya macam kita kata ayak ni lah. Botek ayak ni kata jirim, benda yang nampak, benda yang subuti, yang sungguh, yang ada, benda yang berjuzuk lah mudahnya, benda yang selain daripada Allah, batu apa semua, itu jirim. Jadi jirim ni pada akal kita dia mesti mengambil lapang. Kalau orang kata jirim tidak mengambil lapang, mustahil. Jadi akal kita tak boleh nak gambar ketiadaan jirim mengambil lapang. Maksudnya jirim tak mengambil lapang. Jirim mesti ambil lapang. Sekadar lulus yang bagi dia lah. Itu maksud jirim. Itu wajib pada akal. Jadi wajib pada akal ni dia terbagi pada 2. Yang pertama wajib daruri, nama dia. Tuan-tuan nak tulis, kalau nak tulis pun boleh, tak mau tak apa. Yang kedua wajib nazari. Setiap hukum akal tu contohnya wajib ada 2 dia punya bahagian. Wajib zaruri dan wajib nadhari. Kita tengok contoh wajib daruri. Daruri benda yang tak perlu fikir, ataupun benda yang tak perlu meneliti, tak payah bawa datang dalil dan sebagainya, benda yang mudah, yang simple. Contoh wajib daruri ni wajib yang mudah, tak payah fikir, seperti mana jisim
Jisim tu benda yang boleh berjuzuk-juzuk yang dibahagi-bahagikan. Jisim mesti berada di satu ruang. Contoh tangan kita ni, dia mesti mengambil di satu ruang tempat dia. Ni dia ambil ruang ni. Itu dia panggil wajib daruri, wajib yang mudah, yang tak payah fikir panjang-panjang. Tu memang jisim benda yang boleh bagi, dan jisim ni dia memang mengambil tempat untuk sekadar yang lulus untuk juzuk dia tu. Itu wajib daruri. Yang kedua wajib nazari, iaitu wajib yang kena fikir, yang kena meneliti, yang kena fikir panjang-panjang. Contohnya kita nak mensabitkan sifat kudrat bagi Allah. Tu kena fikir. Sifat kudrat, sifat berkuasa ada pada zat Allah. Hak tu kena meneliti, kena fikir panjang-panjang. Hak tadi simple ya, memang jisim mengambil tempat, mustahil tak mengambil tempat. Tu daruri, pembagian yang mudah. Kalau wajib nazari nazar, yang kena nazari maksudnya kena fikir panjang. Nak mensabitkan sifat kudrat bagi Allah. Sifat kudrat tu sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani tu ada pada zat Allah. Maksud kudrat tu berkuasa. Apabila sifat kudrat tu ada pada zat Allah, maka lahirlah kaunuhu qadiran. Keadaan Allah berkuasa. Berlakunya perjalanan kuasa itu apabila kudrat ada pada zat, maka timbullah satu kaunuhu qadiran. Kenapa kaunuhu qadiran? Tak boleh kita qadirun. Kalau qadirun, muridun, tanpa kaunuhu, dia ada pada zat. Seperti mana orang Mu'tazilah, mereka menafikan sifat ma'ani. Mereka kata sifat ma'ani tidak ada pada zat Allah. Allah berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat, melihat dengan zat, melihat dengan zat, mendengar dengan zat, berkata-kata dengan zat, semua dengan zat. Itu dia panggil qadirun. Kalau sifat ma'ani ada pada zat, kalau ahli sunnah wal jamaah kena kaunuhu qadiran. Keadaan Allah berkuasa. Dia ada beza sikit. Kalau ulama tidak menghukumkan mereka ini kafir. Cuma mereka nafi sifat ma'ani. Tapi ala kulal, dia berkata Allah berkuasa dengan zat, kehendak dengan zat, melihat dengan zat. Tetapi sekiranya kalau mereka mensabitkan lawan bagi Allah, iaitu lemah bagi Allah, barulah ulama menghukum maka ini kafir. Itu maksud dia. Jadi kudrat itu ada pada zat Allah, maka berlakulah kaunuhu qadiran. Kita makna berkuasa. Dalam kitab-kitab lama-lama dia terjemah berkuasa. Orang yang pertama bubuh makna berkuasa ni ulama sebelah petani ni, Syekh Padae tu. Dialah ulama yang pertama menterjemah kudrat makna berkuasa. Apabila kudrat ada pada zat Allah, barulah lahirnya kaunu qadiran, barulah terjemah Allah berkuasa. Itu tak sampai lagi, itu huraian sifat 20. Jadi wajib pada akal, barang yang tiada tasawur, tiada digambarkan, tak boleh nak gambar pada akal ketiadaan mengambil ketiadaan mengambil lapang bagi jirim. Maksudnya wajib jirim tu mengambil lapang. Kalau kata jirim tak mengambil lapang, mustahil. Mustahil. Maka wajiblah jirim mengambil lapang. Wajib maksudnya tak boleh terima lah. Wajib mesti.
Wajib ni mesti, pasti, mesti, sungguh. Kata jirim itu mengambil lapang. Kalau kata tak mengambil lapang tu mustahil lah. Yang kedua, kita tak payah baca syarah dia, sekejap lagi dia jadi panjang. Yang kedua, mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Mustahil tu dia panggil akal hukum. Kalau istihalah, hukum akal. Mustahil pada akal, apa dia? Ma la yatasawwaru fi aqli wujuduh. Tak ada dalam kitab tu. Ni kitab lain, iaitu mustahil pada akal, barang yang tiada tasawur, tiada tergambar pada akal adanya, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Mustahil ialah barang yang tergambar adanya pada akal. Contoh dia. Contoh mustahil pun dia ada dua. Dia ada mustahil daruri, mustahil nazari. Daruri ni mustahil yang tak payah fikir panjang-panjang lah, mudah, simple. Contoh dalam kitab lain dia kata satu objek tidak boleh bergerak dan diam serentak. Macam kata objek ni, benda ni lah, benda ni. Ni objek lah. Dalam masa yang sama, waktu yang sama, masa yang sama, dia tak bergerak dan tak diam. Bergerak pun tak, diam pun tak, mustahil. Contoh di sini dia kata sunyi jirim daripada gerak dan diam. Mustahil. Kata yang mengatakan bahawa jirim tu sunyi, bahawa tak ada gerak dan diam. Gerak pun tak, diam pun tak. Mustahil. Contoh di sini dia contoh sunyi jirim, tak ada jirim tu dia tak bergerak dan tak diam dalam masa yang serentak. Masa yang serentak macam ni lah, macam ayat ni lah. Akal kita boleh terima tak? Dia bergerak pun tak, diam pun tak. Mana boleh, mustahil lah. Mustahil. Jadi kalau dalam masa yang lain, yang kalau bertukar ganti tu boleh hayat tu harus. Kalau tak bergerak dia diam, kalau tak diam dia bergerak, hak tu harus. Itu contoh harus. Dalam kitab lain dia kata suatu objek tidak boleh bergerak dan diam serentak. Serentak masa yang sama, tak bergerak dan tak diam. Itu dia panggil mustahil daruri, yang tak payah fikir panjang-panjang. Lepas tu mustahil nazari, mustahil yang kena fikir, kena meneliti. Contohnya adanya syarik. Adanya syarik bagi Allah. Boleh terima tak? Ada syarik bagi Allah. Apa maksud syarik? Tak dengar? Apa maksud syarik? Mustahil nadhari, contoh adanya syarik bagi Allah. Syarik tu ada sekutu bagi Allah. Syarik tu ada sekutu. Ada sekutu bagi Allah. Jadi mustahil. Mustahil lah. Ada syarik, ada sekutu bagi Allah. Maksudnya ada Tuhan selain daripada Allah tu, ada Tuhan. Itu mustahil. Kongsi. Kongsi. Tak boleh lah. Syarik tu maksudnya bersekutu lah. Sekutu di sini
dia terjemah adanya sekutu bagi Allah yang keputusan diperoleh setelah berfikir tidak pernah berlaku sama sekali ada sekutu bagi Allah. Tak ada sekutu lah. Maksudnya Tuhan yang esa. Tak ada yang lain sekutu bagi Allah. Itulah yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ada orang Kristian duk sambut hari Natal. Mana? Hari Natal tu hari apa? Christmas. Christmas tu hari apa? Hari Natal. Hari Natal lah. Hari Natal. Hari Natal. Christmas. Hari Natal tu Christmas, mereka menyambut kelahiran Yesus. Yesus tu yang Nabi Isa. Pokok tu. Pokok tu tak tahu pokok apa. Ayah pun tak tahu. Tu pokok korkot. Tak tahu pokok apa tahu. Jadi hari Natal Christmas tu mereka meraihkan kelahiran Nabi Isa Yesus. Yesus tu anggapan mereka adalah anak Allah. Jadi kalau orang Islam duk bagi tahniah selamat untuk hari Natal, seolah-olah kita telah bercanggah dengan surah Ikhlas. Tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh ucap. Haram. Tak boleh ucap, haram. Kalau berucap kita telah mengata kita telah bercanggah dengan ayat lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi orang mengucap tu, orang yang diucap tu maksudnya dia bercanggah dengan ayat tu. Dari segi akidah tuan-tuan tahulah. Tak boleh. Haram. Oh, tak kira tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Ucap selamat. Padahal tak ada selamat. Maka telah menyekutukan Allah. Kalau ucap selamat bercanggah dengan ayat tu, lam yalid wa lam yulad, kalau walam yakul lahu kufuwan ahad, dia ucap selamat kat dia, habis kan. Tuan-tuan boleh hukum lah kan. Tak boleh cerita je. Jadi lafaz assalam tu untuk orang Islam saja. Sebab tu kalau orang bagi salam, mereka bagi salam assalamualaikum, jawab alaikum saja. Tak boleh. Tak boleh. Jawab alaikum saja. Kalau nak ikut alaikussam. Tapi kalau dia tahu makna boleh menyinggung perasaan dia, jawab alaikum saja. Kalau dia tak tahu, alaikussam, atas kamu musnah. Assalamualaikum, alaikussam. Dia tak tahu sam pun dia. Tak apa kalau dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, kita jawab alaikum, cukup, atas kamu. Jangan kita buat alaikumussalam, tak boleh, haram. Assalam tu nama Allah. Dia penghormatan untuk orang Islam dengan orang Islam. Bukan Islam tak ada selamat. Lakum dinukum waliyadin. Agama tak ada bertolak ansur, toleransi tak ada. Habis tu harus pada akal.
Harus pada akal barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Contoh di sini, harus pada akal dia ada dua, harus daruri dan harus nadari. Macam itulah. Harus daruri ni tak payah fikir panjang-panjang. Contoh, jisim bersifat dengan cara tersendiri seperti gerak atau diam. Itu tu. Maksudnya harus daruri ni, jisim ni dia ada sifat dia. Sifat dia bergerak ataupun diam. Itu mudah, tak payah fikirlah. Dan harus nadari, dia kena fikir panjang-panjang. Contoh di sini, Allah menyeksa seorang yang taat kepadanya. Kena fikir macam mana Allah Ta'ala seksa orang yang bertaat dan memberi balasan baik kepada orang yang derhaka kepadanya, kepada Allah. Kena fikir. Hak tu harus pada Allah. Hak dia lah. Kan? Hak dia nak menyeksa orang yang buat baik, dia nak seksa. Yang buat jahat nak bagi pahala. Itu harus bagi Allah. Sebab nak jangan berlaku seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib bagi Allah buat salah dan aslah, buat baik dan terbaik untuk manusia. Maksudnya tak bergunalah syurga neraka, dah buat baik, maksudnya kena bagi syurga semua lah. Tak. Yang ni maksudnya harus pada Allah. Dia nak buat yang berbeza dengan nas Quran yang Allah Ta'ala firman tu, boleh, harus pada dia, harus pada akal dan harus pada syarak. Tapi Allah Ta'ala kata innallaha la yukhliful mi'ad. Itu janji Allah. Orang yang buat baik syurga, yang derhaka tempat dia neraka. Itu janji Allah. Tapi harus bagi Allah, sebab ada kepada Allah sifat keampunan, sifat pengampun. Jadi kita tak boleh, hamba tak boleh paksa Allah. Kita tak boleh paksa Allah untuk nak ikut kehendak kita. Kalau Allah Ta'ala nak seksa orang yang buat taat, itu harus pada dia. Harus pada Allah. Tetapi janji Allah dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Orang yang ada iman sebesar zarah, walaupun dia masuk neraka, diseksa mengikut dosa dia, dah habis semua dosa dia, dia akan keluar daripada syurga, neraka balik untuk masuk syurga, sebab ada iman sebesar zarah. Iman itulah yang menyebabkan dia keluar daripada neraka, masuk syurga balik. Dan Quran sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak ampun orang yang syirik kepadanya. Siapa yang syirik, hak tu tak ampun dah. Tak diampun. Dan diampun selain daripada dosa syirik. Maksudnya derhaka di sini dia bukan syirik lah. Kalau syirik tu memang tak diampun. Kalau orang tu semasa hidup dia syirik dengan Allah, dia murtad, akhirat besok tentak neraka dah, tak keluar dah. Maksudnya di sini kalau orang tu buat dosa yang selain daripada syirik, dosa besar lah, maka pada hak Allah, harus pada Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Harus. Yang taat diseksa, yang derhaka diberi balasan baik. Harus pada Allah. Ini kita nak cerita ada sifat harus bagi Allah. Kita tak boleh kata wajib bagi Allah. Kalau wajib bagi Allah, jadi macam Mu'tazilah lah. Wajib bagi Allah buat salah dan aslah baik kepada manusia. Jadi dan jaiz, iaitu barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya, seperti gerak jirim dan diamnya. Jirim tu bergerak dan tak bergerak.
Tapi dia bertukar gantilah secara berganti-ganti. Bukan waktu yang sama, bukan serentak. Waktu berganti-ganti, harus dia diam dan harus dia bergerak. Itu harus pada akal. Dan wajib atas mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap daripada hukum akal. Dan wajib pula atas mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf? Mukallaf is orang-orang yang dibeban hukum syarak. Hukum syarak itulah wajib, makruh sampai habislah. Sebagai wujub aini, sebagai wajib ain pada setiap individu. Wajib aini wajib kepada setiap individu tu, setiap seorang. Setiap orang tu wajib mengetahui dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Jadi ini merujuk kepada sifat 20. Sifat-sifat Tuhan yang berdasarkan ada dalil, yang ada dalil dalam Quran dan hadis, 20 sifat. Itu yang berdasar kepada dalil, kita wajib mengetahui secara tafsil satu persatu. Wajib sampai kaunu mutakallimah lah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat kamalat yang wajib bagi Allah, yang kita kena tahu secara ijmal, amat banyaklah, tak terhingga. Sebab apa? Sebab itu dia tidak ada dalil, tak ada nas yang datang terang satu-satu. Tapi yang 20 ni ada nas Quran dan hadis. Supaya tiada jadi ia muqallid, supaya tak jadilah orang yang taklid. Dulu kita terang dah apa dia taklid kan. Selesai dah. Iaitu orang yang jazam, putus, yakin, teguh ia dengan perkataan orang yang lain dengan ketiadaan dalil. Dalil tak ada, jadi tak bolehlah. Dia tak kira, dia tak panggil makrifat, dia panggil muqallid. Makrifat ni dia dalil adanya Allah, dia datangkan dalil akli adanya alam, itu makrifat. Kalau tahu kata dia tahu Allah Taala Esa, Esa, itu jazam, memang jazam, tapi dalil tak ada, dia tak panggil makrifat. Itu dia panggil muqallid. Iman dia dipertikai sebab tak ada dalil. Dulu kita terang dah muqallid ni dia ada dua, muqallid jazmi, muqallid dengan ghairi jazmi, kan? Contoh muqallid yang jazam ni, dia ikut orang lain tentang adanya Allah dan dalil. Kemudian orang yang dia ikut tu, tiba-tiba orang tu berubah dalil, bawa dalil lain. Kemudian dia tak berubah, tetap macam tu. Itu taklid yang jazmi. Itu iman dia mukmin yang asi, mukmin yang derhaka. Kalau tok guru dia berubah, dia pun berubah, hak tu taklid yang tak jazam, maka tak sah iman dia. Hukum i'tiqad orang yang muqallid. Muqallid di sini dia kata apa? Maka tidak sah i'tiqad muqallid, iaitu i'tiqad yang mengandungi perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil. Dia tak tahu dalil langsung. Dia orang lain, dia dalil tu dia kata orang lain yang bagi tahu. Dia tak tahu hakikatnya, dia tak tahu. Dan tentang iman orang muqallid itu ada perselisihan di antara ulama. Kita baca sikit syarah dia. Yang pertama, memadai dengan taklid tetapi berdosa. Kaul yang pertama dia kata taklid tu sah
Tapi berdosa sebab apa? Dia boleh fikir dan nazar. Boleh fikir. Boleh belajar, tapi tak nak belajar. Qaul yang kedua, tidak memadai dengan dia adalah muqallid itu kafir, jadi kafir. Itu pendapat ulama lah. Pendapat ulama. Dan ulama kata kalau dia tak ada kelayakan untuk fikir, dilahirkan dalam keadaan cacat, maka iman dia sah. Dia tak panggil taklid dah. Dia tak panggil muqallid, iman dia sah. Dia lahir, kemudian dia cacat. Pendengaran cacat, nak belajar tak boleh. Semua cacat. Maka iman dia sah, dia tak panggil muqallid. Dan telah bersalahan ulama pada kufur muqallid itu, pada menghukum kafir muqallid itu dan ketiadaan kufurnya. Dan kau yang sahih bahawa mukmin. Kau yang betul mukmin serta berdosa sebab apa? Dengan sebab meninggalkan akan belajar. Dia tak mahu belajar. Orang suruh belajar tauhid tak mahu belajar. Dan fikir bicara tak mahu fikir. Jika ia daripada ahli yang demikian itu, ahli yang boleh belajar lah. Tubuh panca indera semua sihat, pendengaran semua ada, tapi tak mahu nak belajar, itu dia berdosa lah. Itu mukmin yang asi. Kemudian ta'rif dalil ijmali, dan dikendaki dengan dalil itu dalil ijmali, iaitu dalil yang lemah oleh empunyai, yang empunya daripada menetapkan dalil itu dan menghuraikan segala syubhah yang datangkan atas seseorang. Dalil ijmali itulah dalil adanya Allah alam ini. Itu dalil ijmali. Kalau orang tanya kita, apa dalil adanya Allah? Kita jawab alam ini. Lepas dah. Itu dia panggil makrifat. Dia panggil makrifat, dan itu dia panggil dalil ijmali. Dalil yang simple, yang ringkas. Kalau tak boleh jawab, itu dia panggil muqallid. Jadi dalil muqallid, dalil ijmali apa dia? Dalil yang lemah. Yang lemah lah, setakat tu yang dia tahu. Sebab apa alam ni baharu? Mana dalil kata alam ni baharu? Dia tak boleh terang dah. Dia setakat tu je. Dalil adanya Allah, ada alam ni. Sebab apa alam ni baharu? Siapa yang membarukan dia? Dia tak boleh jawab. Tak, kan? Setakat tu je. Jadi setakat yang kita jawab dalil adanya Allah alam ni cukup. Tu dia panggil makrifat dah. Kenal Allah. Dia tu dia panggil dalil ijmali, dalil yang ringkas. Itulah dia panggil hak yang wajib. Dan jadi dalam tauhid ni kita belajar ada hak yang wajib. Yang wajib bagi Allah berapa? Yang mustahil bagi Allah berapa? Harus bagi Allah berapa? Kalau kita boleh sebut, cukup. Cukup, dan tu dia panggil dalil ijmali, cukup lah. Dia panggil makrifat lah. Yang atas pada tu lagi, yang belajar bab ta'alluq salihul qadim, tanjizi hadis, ta'alluq inkishah, semua tu, hak tu dia panggil, hak tu fardu kifayah dah. Itu khusus kepada ulama yang tertentu saja untuk menolak syubhat yang datang kepada orang Islam, dia akan jawab. Kita setakat ni cukup lah, kan? Wajib bagi Allah ada berapa? 20, kan? Mustahil harus. Wajib bagi Rasul harus, mustahil bagi Rasul harus bagi Rasul. Apa semua itu dia panggil aqaidul iman, simpulan-simpulan iman. Tak boleh juga. Kena hafal lah, wujud, hidam, baqa, kan? Sifat nafsiyah 1, wujud. Sifat salbiah 5, kan?
Lepas tu sifat ma'ani 7, sifat manawiyah 7. Kita tahu cara ringkas-ringkas, simple je kan. Hukum taklifi itulah apa nama, wajib, sunat, haram, makruh, harus, sahih, batil. Itu dia panggil hukum taklifi kepada setiap orang tu. Dia kena tahulah. Amalan yang dihukum betul, amalan yang menepati rukun dan syarat, dia panggil sahih. Sembahyang ada sembahyang yang sahih, ada sembahyang yang batil. Sembahyang yang sahih tu sembahyang yang cukup rukun dan syarat. Dia sembahyang ada wudu, kain dia bersih, ngadap kiblat, tu dia cukup rukun dengan syarat, dia panggil sembahyang yang sahih. Ada sembahyang yang batil, dia main sembahyang tak tahu masuk pukul berapa, dia pakai sembahyang aja. Tanya orang, "Lahak masuk pukul apa?" Kawan tu abang, "Jam sekian-sekian." Betul ke sembahyang? Tak sah. Itu dia panggil sembahyang yang batil. Ataupun sembahyang tak ada wudu. Dia bercerita satu hari dia nak jadi imam, dia baca surah Fatihah, ayat-ayat Quran, orang puji dia. "Hai, hang jadi imam surah hang sedap sungguh." Lepas tu dia jawab, "Tu tahu aku tak ambil wudu." Dia buka pekung di dada dia tahu rupanya tak reti. Noh. Tu dah kita terus tak ambil wudu. Kalau ambil wudu sedap lagi yo. Ada orang macam tu noh. Derah dah. Kadang setengah orang tu, dia orang tu kita tak boleh nak tegur dia. Ada jenis orang tak boleh tegur. Kalau kita tegur dia, dia marah, dia lawan kan. Kita tegur dengan lisanul hal. Kita pergi sebelah, dia ambil uduk, dia basuh 4 kali kan. Kok lah mana tahu dia basuh 4 kali, 5 kali. Orang ni kalau tegur melawan ni. Kita pergi sebelah dia, kita ambil uduk, kita basuh 3 kali. Dia tengok. Dia akan fikir. Tu cara dakwah lah. Ada orang yang macam tu. Kalau orang yang boleh tegur tak apa. "Hei, ambil silap tu. Orang basuh 3 kali je. Ni basuh 5 kali." Dia orang yang boleh tegur tak apa. Kita tahu. Kalau jenis tak boleh tegur, jarang main surau. Lagi kalau aku tegur dia tak main dah. Kita tegur cara berhikmah lah. Ada hikmah dia. Tegur pi lah cara apa. Dua-dua tegur lah. Daripada syubhah yang datang atasnya, atas hukum hakam itulah. Seperti dikatakan baginya, "Apa dalil engkau atas adanya Allah?" Maka berkata ia alim, orang alim tu kata, maka berkata ia alim ini dan lemah ia daripada menyatakan jalan. Maka berkata ia alim pula. Seperti dikatakan baginya, "Apa dalil engkau atas adanya Allah?" Berkatalah ia seorang, "Alam ini." Dia kata alam ni, dalilnya adanya Allah, alam ni. Lepas tu lemah daripada menyatakan jalan menunjuk alam ini atas adanya Allah. Dia nak bukti lagi yang lebih panjang lagi. Kan? Contohnya, sebab apa alam ni membuktikan adanya Allah? Dia tak boleh jawab. Dia setakat tu ya. Kalau orang jawab, mustahil adanya alam ini, tak ada orang yang mencipta. Kan? Jadi maksudnya tak boleh berhimpunlah Adam dengan wujud dalam masa yang sama.
Adam dan ada, Adam dan wujud. Maksudnya ada alam ni, tiba-tiba tak ada orang yang menciptakan alam ni, mustahil. Boleh berimpun tak Adam dengan wujud dalam masa yang sama? Tak boleh. Maka tak boleh, mustahil. Maka tak dapat tidak adanya orang yang menciptakan alam ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akal lah. Tak memang. Menyatakan jalan penunjuk alam ini atas adanya Allah itu atau kuasa. Ia atas menyatakan dia. Dia hanya setakat tu, nak terang lebih-lebih dia tak boleh. Tetapi jika didatangkan i'tiraf atasnya, tiada kuasa ia atas menghuraikan dia atas wajah yang dituntut. Kalau orang duk main belik-belik dia, lagi dia tak boleh jawab. Kan? Itu dalil tafsil. Maka keluarlah ia daripada taklid dengan mengetahui dengan dalil yang ijmali. Ta'rif dalil tafsil. Dalil tafsili, dalil satu persatu detail. Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil yang dikuasa atasnya menetapkan dia dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya atas seorang. Dia boleh hurai satu. A sampai Z. Itu dalil tafsili. Dalil akli dia boleh bawa datang, dalil nakli pun boleh. Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid. Aqaid itu maksudnya yakni segala simpulan dan segala tambatan-tambatan i'tiqad yang wajib pada hukum syarak atas tiap-tiap mukallaf. Itu maksud aqaid, itu maksudnya simpulan iman. Nama yang lengkap bagi ilmu tauhid, nama dia aqaidul iman. Itu nama yang lengkap. Dia merangkumi semua pembahasan tentang iman pada Allah dan sebagainya. Yang wajib pada syarak, wajib pada syarak mengetahuikan dia akan aqaidul iman ni. Kata sifat 20 lah, sifat 20. Wajib kita tahu daripada segala yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasul. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, harus bagi Rasul. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Tiap-tiap akidah ni ada dalil. Wujud, ada dalil akli dia, ada dalil nakli dia. Dia tahu dalil. Setiap sifat tu ada dalil daripada dalil akli ataupun dalil nakli Quran dan hadis. Serta kami iringkan, kami datangkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Kita baca perhabis sampai yang pertama wujud. Bagi perhabis ni. Wajib bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kamalat. Sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan yang bagi Allah amat banyak, tak terhingga. Kita i'tiqad. Wajib kita beriman bahawa ada bagi Allah sifat-sifat kamalat yang sempurna, amat banyak, tak terhingga. Wajib beriman secara ijmali. Sifat kamalat yang banyak tu wajib beriman secara ijmal.
Sebab apa? Sebab dia tak ada datang dalil. Yang 20 sifat tu ada dalil. Hak 20 sifat ada dalil, hak tu kita kena beriman dengan tafsir, dengan satu persatu. Maka kami berkata, pengarang, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zat yang maha tinggi, iaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah. Sifat sempurna bagi Allah tu amat banyak, tak terhingga. Wajib berimanlah. Yang kita beriman, sifat kamalat bagi Allah amat banyak, tak terhingga. Tapi tak ada dalil yang bagi tahu, yang tak ada dalil yang menceritakan sifat Allah yang kamalat yang banyak tu, tak ada dalil yang tidak ada dalil yang menceritakan. Cuma yang ada dalil yang cerita hak 20 sifat ni. Maka 20 tu wajib beriman dengan cara tafsir satu persatu. Dengan dalil Quran lah, hadis apa semua, akli nakli apa, kan? Sebab ada dalil. Maka yang dari 20 tu, hak tu pun tak apa. Nah, 20. Kalau bagi lagi banyak, maka wajib disabitkan baginya, bagi Allah Ta'ala, atas jalan ijmal, jalan ringkas, iaitu amat banyak, tak terhingga, tu i'tiqad. Dan mustahil atasnya Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dia panggil naqais. Sifat mustahil atau Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, sifat naqais, iaitu amat banyak, tiada menghingga akan dia melainkan Allah. Begitu banyak sifat mustahil bagi Allah. Kita kena i'tiqad maha suci Allah daripada sifat-sifat yang mustahil. Mustahil. Itu secara ijmal. Hak cara tafsir, lawan bagi 20 tu lah. Wujud ada, lawan dia Adam. Adam. Ulama sebut satu persatu sifat lawan bagi Allah tu, nak bagi mudah faham, bagi mudah kita nampak, kan? Tu sebut wujud ada, lawan dia Adam, tiada, nak bagi mudah faham lah, faham, guna, nampak. Maka wajib disucikan dia Allah Ta'ala tu daripada sifat-sifat yang mustahil atas jalan ijmal, jalan ringkas pula, kan? Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan amat banyak, tak terhingga. Itu secara ijmal. Subhanallah. Dan dalil atas demikian itu bahawa jikalau tiada bersifat ia Allah dengan segala sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia Allah dengan sifat segala lawan, iaitu segala kekurangan, dan kekurangan atas Allah adalah mustahil. Wajib sucikan. Walaupun kita tak tahu, kita wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kerana jikalau bersifat ia dengan sifat kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam ini pula, dan demikian itu adalah batil. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah, dengan penyaksian. 13 sifat yang wajib bagi Allah. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, barang yang wajib diketahuikan dia atas jalan tafsir, 13 sifat. 13 sifat. Ini qaul yang rajih. Qaul yang rajih kata 13,
dan ini pendapat Imam Asy'ari. Apa dia? Rajih tu yang pendapat yang kuat lah. Qaul yang rajih, qaul yang kuat. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama iaitu qaul yang rajih, qaul yang kuat, kata 13. Walaupun dia kata 13, tidak menafikan sifat maknawiyah yang 7 selepas tu. Kaunuhu qadiran. Maksudnya kalau sebut kudrat, automatik dah ada dah dalam tu kaunuhu qadiran. Pakai dah. Dua-dua boleh. No? Qaul yang 13 tidak menafikan sifat maknawiyah, cuma depa kata yang kaunuhu qadiran tu dah ada dalam kudrat tu. Kalau sebut kudrat, kaunuhu qadiran. Yang 13 tu dia kata tahu secara tafsil. Yang maknawiyah tu tahu secara ijmal. Memanglah. Boleh dah. No? Tu. Kau yang pertama dia kira hak maknawi itu amrun i'tibari, umurun i'tibariyah. Satu urusan yang dikira ada dah. Kira ada, sebut kudrat, maka situlah kaunuhu qadiran. Umurun i'tibariyah. Kerjaan amrun i'tibari. Di segi amrun i'tibari ni maksudnya di segi fikir, di segi zihin. Zihin tu di segi fikiran kita dah ada dah. Sebut kudrat dah ada dah. Tergambar kaunuhu qadiran. Dah ada dah. Diri pekerjaan tu, nafsul amri tu dah ada dah. Tak payah sebut kudrat, maka tergambar di zihin akal kita dah ada dah kaunuhu qadiran. Qaul yang kedua mengatakan qaul yang masyhur iaitu 20 sifat. Itu qaul yang masyhur dan itu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dia panggil sifat maknawiyah. Maka hak tu dia panggil haliyah, sifat haliyah, hal keadaan lah. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsir 13 sifat. 13 sifat qaul yang rajih lah, atau 20 sifat atas khilaf yang lagi akan datang. Dan qaul yang rajih itu qaul yang pertama, dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahui atas jalan ijmal. Macam sebut tadi lah. Hak 7 kemudian maknawiyah tu kita tahu kena atas jalan ijmal. Ringkas. Dan tiada harus dinafikan dia dengan ijma' ulama. Sifat maknawiyah tu yang selepas tu, yang 7 tu tak boleh menafikan dengan ijma' ulama. Qaul yang pertama pun tak nafi, cuma dia tak kira saja. Hakikatnya dah ada dalam kudrat tu. Sebut kudrat kaunu qadiran, iradat kaunu muridan, amru i'tibari. Zihin kita pun dah ada dah. Tolak macam mana? Maksudnya kalau sebut kudrat tu, qaul yang pertama kata 13. Hak sifat maknawiyah tu cuma tak dikira saja. Pada nafsul amri, diri pekerjaan, pada zihin tu dah ada sifat maknawiyah tu. Iaitu kalau sebut kudrat kaunu qadiran. Tapi qaul yang 13 kata yang sifat maknawiyah tu tahu secara ijmal. Dia tak tolak. Kalau tolak jadi kafir. Kafir tak boleh.
Cuma tak sebut saja. Hakikatnya dah ada dah. Dia panggil amrun i'tibari. Kerana ia setengah daripada segala perkara kamalat, perkara yang penyempurnaan, maka barang siapa menafikan dia jadi kafir. Barang siapa yang menafi sifat maknawiyah menjadi kafir. Dalam syarah dia pun ada. Dia menafi sifat maknawiyah dan disabitkan lawannya, maka jadi kafir. Di bawah dia kata jadi kafir ini jika dinafi serta sabit lawan. Kalau kata nafi dia sabit Allah Taala lemah, hak tu baru jadi kafir. Kan. Tapi kalau dia tak nafi, cuma dia tak kira saja. Nah, hak kau yang 13 tu. Jadi boleh terima kau 13 ke 20 boleh semua. Kan? Jadi hak 13 hakikat dia tak nafi pun. Cuma dia kata hak 7 sifat manawiyah tu tahu secara ijma' saja. Kalau nafi dia abang nafi dah, ni dia tak nafi. Kan? Yang wajib 13, yang 7 kemudian maknawiyah tu tahu secara ijma', dia tak nafi. Salah. Wal iyazu billah, minta berlindung dengan Allah, dan hanya sesungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsil. Qaul yang 13 ni kata hak sifat manawiyah tak wajib kita tahu secara tafsil satu persatu, tapi kita tahu secara ijmal, secara ringkas saja. Yang kita duk belajar lah ni qaul yang masyhur lah, iaitu 20 tu secara tafsil. Jadi rasanya semua kita faham dah. Sifat Allah 20, 13, 20. Hak ni baru kita nak masuk betul-betul bicara tentang sifat 20. Sebelum ni dia cerita hukum akal, hukum akal harus semua muqallid. Ni baru dia cerita yang pertama wujud, wallahu alam. Apa arti wujud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi walhamdulillah.